Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Okay. Ada 3 view. Okay, terima kasih for those yang join live ni. Okay, bagi siapa-siapa yang belum mengenali diri ni, saya Dr. Nurbaya, atau ramai yang kenali saya Dr. Nur. Okay, sekarang ni saya bertugas di Nur Mediclinic, Batu 3, Jalan Apas, Tawau. Okay, so kalau sesiapa yang ingin jumpa doktor wanita, boleh datang ke Nur Mediclinic, cari saya. Okay, hai Puan Nurul Fayaniza, thank you for watching. Nur Faiza. Love sikit, love. Okay, apa ni, Sis Cahaya Iman, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Okay, untuk FB Live kali ini saya akan kongsikan 10 fakta kesihatan berkaitan dengan payudara wanita. Yang ini lelaki wajib tahu. Okay, wajib tahu. Bukan perempuan je yang wajib tahu, tapi lelaki pun wajib tahu. Ini adalah sempena Breast Cancer Awareness Month, bulan ni Oktober. So insyaAllah saya akan kongsikan fakta-fakta kesihatan yang mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Terima kasih Cahaya Iman. Hai Tuan Razman. Waalaikumsalam. Okey, boleh dengarkah suara ni? Jelas? Boleh komen? Boleh dengar suara ni? Jelaskah? Nampakkah gambar muka saya ni? Yang bam-bam ni. Boleh dengar suara? Okey, minta tolong share video ni biar ramai yang boleh dapat manfaat daripada FB Live ni. Terima kasih Tuan Razman. Share ya, share. Please share. Okey, sekarang korang di mana sekarang ni? Boleh share kah? Boleh komen? Boleh share? Okay. So, hari ni topik kali ni, FB Live kali ni adalah 10 fakta kesihatan payudara wanita. Lelaki wajib tahu. Okay. Ni ada sempena Breast Cancer Awareness Month ya. Bulan Oktober adalah Breast Cancer Awareness. Okay. So, boleh kita proceed? Okay, saya buat sedikit nota lah supaya tidak terlepas pandang. Boleh dengarkah suara ni? Boleh komen, dengarkah suara? Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Farid. Sis apa ni, Puan Rosmina, Bajabu. Ya, terima kasih. Ni first time ni FB Live, first time. Dari Tawau, ada dari Tawau, ada dari Labuan. Orang Labuan. Hai Puan Fazila. Saya dari Tawau, Sabah. Sekarang bertugas di Nur Mediclinic, Batu 3, Jalan Apas. Kalau orang Tawau cari doktor wanita, boleh cari di Nur Mediclinic. Okay, so kita masuk topik ni. Sudah ada yang 26 tengah live, tengah view video ni. InsyaAllah tolong share biar ramai yang dapat manfaat, insyaAllah. Okey, fakta yang pertama, payudara wanita terdiri daripada tisu lemak, kelenjar susu ataupun kita panggil mammary gland, dan juga tisu penghubung ataupun connective tissue. Di mana kalau korang tahu, sebenarnya dalam payudara tu tiada otot. Okey, dia tiada otot, tapi payudara ni dia melekat di otot dada ataupun kita panggil pectoral muscle, atau dia ada dua jenis lah, pectoralis major muscle ataupun pectoralis minor muscle. Ya. So saya ada print, tolong print supaya lebih jelas. Okey, nampak ke ni? Ni payudara wanita. Okey. Ini adalah nipple lah, puting. Kalau kita tengok diagram dia ni, yang kuning-kuning ni adalah tisu lemak. Dan yang macam bulat-bulat merah ni, ini adalah kelenjar susu ataupun mammary gland. Yang ini di belakang ni adalah otot lah, pectoral otot. Okey, sebab
kita kena tahu, sebab ramai orang share pasal senaman-senaman untuk membesarkan payudara. Actually diorang sebenarnya buat senaman yang boleh membesarkan otot pectoral tu. Kalau kita nampak, ya hai tu ni Bajabu. Thank you. Kalau kita nampak orang yang pergi gym ya, lelaki, kita boleh tengok kan dia punya dada tu besar kan, bahagian area payudara dia. Actually itulah senaman-senaman yang biasa digunakan untuk kita besarkan payudara. Boleh tengok, boleh Google, boleh tengok di YouTube. Dia ada senaman-senaman untuk membesarkan payudara. Sebab saya tahu payudara tu adalah aset wanita. Sebab benda ni bila saya share info ni, harap-harap semua yang view ni kena open minded. Sebab ini adalah education ya. Bukannya benda-benda yang lain-lain. So ini untuk tujuan pendidikan. Okey, itu fakta yang pertama. Payudara wanita terdiri daripada tisu lemak, kelenjar susu ataupun kita panggil mammary gland, dan juga tisu penghubung ataupun connective tissue. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Wan Kilat Tawau. Terima kasih for watching. Okay, please share video ni, like, bagi love. Okay, alright. So fakta yang kedua, saiz payudara wanita dipengaruhi oleh tisu lemak sebenarnya, atau nama lainnya adalah adipose tissue dalam payudara. Biasanya ini before hamil, sebelum mengandung. Payudara wanita tu bentuk dia, saiz dia dipengaruhi oleh tisu lemak. Dan dikatakan, dianggarkan 85% dalam payudara wanita tu adalah tisu lemak. Selebihnya adalah kelenjar susu. Tapi selepas kita mengandung, ya, maksud kita mengandung, hai Tuan Andi, geng. Alright, selepas kita mengandung, kita punya tisu payudara, kita punya payudara ni dipengaruhi oleh pembesaran, pertumbuhan kelenjar susu. Sebab ini adalah persediaan untuk penyusuan bayi. Ya, jadi kena tahu, dianggarkanlah dalam 85% sebelum hamil ni adalah tisu lemak. Dan tisu lemak payudara ni dipengaruhi oleh beberapa hormon. Contohnya hormon estrogen, progesteron. Okey. Hai Sis Eka, Sis Pelangi Hati. Okey, so itu adalah fakta yang kedua. Ya, di mana selepas kita hamil, pertambahan kelenjar susu berlaku semasa hamil tu untuk persediaan penyusuan bayi lah. Untuk bayi ya, untuk bayi. Okey. Ya, thank you. Alright, fakta yang ketiga, breasts are sisters but not twins. Maksudnya, dua payudara wanita ini adalah adik-beradik tetapi tidak kembar. Apa maksudnya tu? Ada tahu apa maksudnya tu? Thank you for like, share. Okey, maksudnya di sini payudara kita kiri dan kanan, Allah ciptakan dua payudara. Saiznya adalah, ataupun saiznya tidak sama saiz ya, tidak berbeza. Dan juga ada juga certain individu puting atau nipple adalah berbeza. Ada yang normal, puting tu terkeluar macam biasa ya. Okey, dia keluar macam biasa. Tapi ada juga yang kita panggil inverted nipple. Inverted nipple ni maksudnya puting tu termasuk ke dalam. Itu boleh jadi normal kalau dia memang sejak kecil macam tu, tapi dia akan agak susah apabila dia ingin menyusukan anak nanti. Sebab itu dia ada cara-cara dia untuk kita timbulkan balik puting susu tu. Okay, sebab ini kita kena tahu ya. That's why biasanya kalau ibu mengandung, kita buat antenatal check up. Di klinik saya memang saya akan buat pemeriksaan payudara. Sebab apa? Sebab saya kena tengok adakah ketulan ataupun puting dia ibu tu macam mana, untuk kita at least boleh bagi education, bagi pendidikan, persediaan dia before dia menyusukan badan bayi lah. Okay, alright. So tapi di sini kita kena tekankan, kalau sebelum ni nipple atau means lain sebelah ni saiz dia ya, Nur Afika, payudara tu saiz dia memang tidak sama saiz biasanya ya. Mungkin kiri tu besar sikit atau kanan tu besar sikit. Dan juga kedua, kadang-kadang puting susu ibu tu pun berbeza sedikit. Kalau ada sesiapa, mungkin ada sesiapa yang puting susu tu termasuk sedikit, ataupun kita panggil nama dia inverted nipple. Ya.
That's why yang ni boleh jadi normal kalau dia sejak kecil begitu. Tapi dia akan ada masalah sedikit dalam proses penyusuan bayi nanti. Susu ibu tu. Ya. So that's why dia ada cara lah untuk kita timbulkan puting susu yang termasuk tu. Okay, tapi kalau contohlah sebelum ni nipple wanita tu normal, tapi tiba-tiba macam tertarik atau termasuk ke dalam. Okay, tiba-tiba dalam beberapa bulan macam tu. Yang itu kena hati-hati. Okay, sebab kalau ada perubahan payudara, kita kena cepat-cepat dapatkan pemeriksaan doktor. Sebab kalau ada perubahan puting yang secara tiba-tiba, it can be cancer payudara. Sebab bila kanser payudara ni, dia boleh tarik tu. Dia boleh tarik sebab dia membesar kan. Dia ada satu ligamen kita panggil, ataupun tisu penghubung ni lah, dia akan tertarik bila ada kanser di dalam payudara tu dan menyebabkan puting tu termasuk sedikit. Okay, boleh faham yang itu? Sebab pernah juga pesakit saya sebelum ni, dia datang puting dia tiba-tiba keluar darah. Itu ada juga. Ya, ada juga yang keluar cecair yang tidak normal daripada puting susu. Kalau ada simptom begitu pun kena cepat-cepat dapatkan pemeriksaan. Okey, kalau malu jumpa doktor lelaki, boleh datang ke Nur Mediclinic, jumpa saya, kita boleh tolong periksa. Okey? Boleh faham? Okey, fakta yang keempat. Fakta yang keempat, saiz payudara dan fungsi payudara wanita ni dipengaruhi oleh beberapa hormon dalam badan wanita tersebut. Contohnya hormon estrogen, progesteron, prolaktin, oksitosin. Sebab itu setiap hormon ni dia mempunyai fungsi yang berbeza. Contohnya ada certain hormon ni, sebab kadang-kadang ibu tanya, doktor macam mana untuk banyakkan susu ibu, kan? Doktor, cara kasih banyak susu ibu. Sebenarnya dia kena kerapkan penyusuan bayi tu. Bayi tu kena kerap isap puting susu ibu. Sebab bila dia isap susu puting ibu, dia akan rangsang. Dia ada rangsang kita punya penghasilan hormon yang boleh membanyakkan susu ibu tu. Sebab itu bila kita sudah start susu botol, kan? Sudah start susu botol, bayi tu sebenarnya sudah kurang isap puting susu ibu tu. That's why susu tu makin lama makin berkurang. Selain itu ialah kita kena pastikan minum air yang cukup, nutrien, ambil pemakanan yang berkhasiat, dan satu lagi kena rajin susu bagi bayi tu isap puting susu ibu. Okay? Alright. So itu adalah fakta yang keempat. Okay. Fakta yang kelima, so kita ada 10 fakta ya. So fakta yang kelima, setiap wanita akan mengalami payudara yang membengkak ataupun sakit setiap kali sebelum haid. Yang ini lelaki kena tahu, suami kena tahu. Hai Sis Nurlina, Erna, Umar. Thank you for watching. Okay, setiap wanita ni, setiap lelaki kena tahu. Sebab apa? Sebab bila wanita ni sebelum beberapa hari haid, dia akan ada peningkatan hormonnya, estrogen, progesteron, yang menyebabkan payudara tu akan membengkak sedikit dan akan rasa tidak selesa untuk wanita. Dan kadang-kadang ada wanita tu dia akan komplain sakit before dia haid tu. Okay, that's why kenapa benda ni berlaku, sebab perubahan hormon wanita. Ini kita perlu tahulah. Dan kadang-kadang di sinilah kita cakap kita ada PMS, premenstrual syndrome, emosi tak stabil lah, cepat marah lah, cepat penat lah, macam-macam lah. Sebab dia ada perubahan hormon. Okay, so tolong share biar ramai yang join live ni, insyaAllah. Okay, fakta yang keenam. Okay, fakta yang keenam sudah. Kelenjar susu wanita akan menyusut selepas menopause ataupun selepas putus haid. Okay, kenapa benda ni boleh berlaku? Okey, kita punya kelenjar susu ni dia dipengaruhi oleh hormon estrogen dan juga progesteron ya dalam badan wanita. Sebab bila kita putus haid, maksudnya hormon estrogen progesteron tu akan mendadak menurun dan menyebabkan mungkin berlakunya sedikit pengecutan kelenjar susu ni, mammary gland ni. That's why kadang-kadang selepas menopause tu payudara tu mungkin akan jatuh sedikit. Okay, itu adalah fakta yang keenam.
Ya, hai si Zeti, Tuan Muhammad Nurul. Thank you for watching. Okay, fakta yang ketujuh, kanser payudara tidak berdiskriminasi. Apa maksudnya ni? Maksudnya, kanser payudara ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Tidak semestinya ada keturunan dalam keluarga yang ada kanser payudara baru kita dapat. Tidak ya? Tidak semestinya. Dan juga lagi satu, tidak semestinya wanita saja yang dapat kanser payudara. Lelaki pun boleh dapat. Dianggarkan dalam 1%, tidak silap saya, daripada kanser lelaki ni adalah kanser payudara wanita. Dan biasanya kalau kanser payudara lelaki, dia mungkin lebih teruk daripada wanita tu. Okay. Dan apa risiko-risiko yang boleh menyebabkan kanser payudara ni? Contohnya merokok, alright, obesity, peningkatan berat badan yang berlebihan, alkohol consumer, keturunan kanser, tidak breastfeeding, umur yang meningkat, biasanya lebih 50 tahun lebih berisiko, dan juga radiasi, pernah mendapat radiasi di bahagian area dada. Tapi sebenarnya saya ada pesakit yang umur 25 tahun, tidak silap saya, dia sudah kena kanser. Tidak ada keturunan. So anyone can get breast cancer. Nauzubillah. Okay. So that's why kita kena rajin buat pemeriksaan. Kalau ada masalah, kena cepat-cepat jumpa doktor untuk buat pemeriksaan. Okay. Fakta yang ke-8. Okay, fakta yang ke-8. Ketulan payudara yang ada di payudara wanita tidak semestinya kanser payudara. Okay, that's why jangan terlalu risau juga. Okay. Hai Tuan Hamkam, Sis Ana, terima kasih. Okey, jika terdapat ketulan payudara, kena jumpa doktor segeralah. Kalau malu jumpa doktor lelaki, cari doktor wanita. Alright? Boleh cari di mana berdekatan dengan tempat anda semua, dan boleh datang ke Nur Medic Clinic jumpa saya, insya-Allah. Okey, so contoh ketulan payudara ni dia boleh disebabkan oleh infection atau jangkitan. Okey, jangkitan contohnya abses, nanah ataupun mastitis ya, jangkitan pun boleh. Dan biasanya kalau jangkitan ni, pesakit tu akan komplain sakit ataupun kemerahan di payudara, bengkak tu kemerahan, dan juga mungkin ada demam. So kalau sakit begini kena dapatkan rawatan, biasanya kita akan treat antibiotik lah. Terima kasih Tuan Muhammad Nurul. Waalaikumsalam Junaini. Okey. Yang kedua, kemungkinan juga ketumbuhan tidak bahaya. Normally ketumbuhan tidak bahaya ni contohnya fibroadenoma ataupun cyst pada payudara. Cyst pun boleh berlaku di payudara. Dan normally simptom diorang ni dia mungkin akan berada pada payudara tu agak lama, bertahun pun sama je saiz-nya. Okey, dan biasanya kadang-kadang mungkin juga sakit ketika kita haid, sebab masa kita haid kan payudara kita membengkak sebelum haid kan payudara akan membengkak sedikit, that's why mungkin juga akan stimulate rasa sakit. Okay. Dan yang ketiga mungkin juga kanser payudara. Kanser payudara ni biasanya dia akan membesar dengan cepat, 2-3 bulan membesar mendadak. Dan kebanyakannya, mengikut pengalaman saya, patient ni mula-mula dia akan rasa sebenarnya ada ketulan tapi tidak sakit. Sebab tidak sakit, dia fikir tidak bahaya. That's why dia tidak pergi jumpa doktor dengan cepat. Bila sudah besar dengan teruk, baru datang jumpa doktor. Sebenarnya kadang-kadang memang tidak sakit. Biasanya lah, ketulan tu tidak sakit tapi keras, dan dia akan membesar dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan dia akan membesar dengan cepat. Okey, tapi pernah juga ada pesakit saya, dia ada mengadu sakit. Tapi mungkin masa doktor yang first jumpa tu, mungkin masa tu ketulan tu belum dapat dirasa, tapi 1 month kemudian ketulan tu sudah ada. Dan bila kita check, kita hantar scan, memang pun suspect for cancer. Ya, Waalaikumsalam Tuan Abdawah, Sis Asni, Sis Julie, welcome. That's why ya, kena buat, dapatlah pemeriksaan cepat. At least kita kena tahu diagnosis. Bila kita tahu diagnosis, dan kita boleh buat proper siasatan. Okay, so fakta yang ke-9. Okay, sekejap lagi kita habis ni. Okay, fakta yang ke-9. Pemeriksaan payudara perlu dibuat setiap bulan. Okay, normally
kena buat biasanya selepas habis haid tu, mungkin 5-6 hari lepas habis haid kan boleh buat, ataupun semasa, sebab biasanya sebelum haid ni payudara kita membengkak sedikit. So biasanya kalau kita buat cek pun mungkin agak kurang, kita boleh rasa dan mungkin sakit. So lepas haid tu dia sudah kurang bengkak, that's why easy untuk kita buat pemeriksaan. Biasanya kalau perempuan boleh tengok masa kita mandi, cek ada cermin di tandas tu, perhatikan payudara kita. Adakah saiznya agak berbeza tiba-tiba, atau kulit tu termasuk sedikit. Benda-benda begitu pun kita kena perhatikan. Suami pun kena tolonglah cek isteri. So biasanya suami mungkin alert kalau ada perubahan pada payudara wanita isteri dia kan. Okay, so itu adalah fakta yang ke-9. Okay, fakta yang ke-10 adalah actually ada beberapa ujian permulaan yang kita boleh buat kalau ada ketulan pada payudara ni. Okay, biasanya yang first datang kita akan buat pemeriksaan fizikal lah. Kita akan cek payudara. Cek payudara ni kita cek di bahagian payudara, di bahagian ketiak, dan kadang-kadang saya akan cek di bahagian leher lah, sebab di sini ada kelenjar limfa, di ketiak pun ada kelenjar limfa. Kalau ada kanser dia akan merebak ke bahagian kelenjar-kelenjar ni. Ya, jadi kena cek juga ketiak, payudara, ya. Biasanya saya akan cek. Kalau saya akan cek leher saya lah. Okey. Lepas tu itu yang kedua lah, breast examination. Kita boleh buat sendiri dulu. Kita dapat ketulan, kita takut benda ni kanser ke apakah ketulan apa, datang buat pemeriksaan dengan doktor. Lepas tu kita biasanya akan buat bedside ultrasound. Kita akan scan untuk tengok betul ke ada ketulan atau tidak kan. And then sometimes kalau kita pun masih agak tidak confirm lagi, kita akan buat formal ultrasound. Okay, ataupun kalau umur wanita tu sudah lebih mungkin 45 tahun atau 40 tahun ke atas, mungkin kita boleh advise for breast mammogram. Okay, mammogram. Biasanya kalau mammogram ni, nampak gambar ni, saya ada print. Dia akan kepit payudara tu untuk tengoklah kalau ada perubahan. Biasanya dia akan nampak calcification. Okay, boleh nampak perubahan pada mammogram report tu. Okay, ini adalah mammogram. Dan satu lagi untuk confirmkan, mereka doktor biasanya akan ambil sampel. Okay, ambil sampel. Kita boleh buat fine needle aspiration cytology ataupun FNAC. Biasanya kita akan buat, biasanya saya akan rujuk pakar lah biasanya ya. So saya belum ada alat ni. Kalau ada alat boleh buat sejak sebenarnya. Alright, kita akan payudara tu guided ultrasound pun boleh. And then di bahagian ketulan tu kita akan ambil sampel tu lah. Sampel tu akan hantar ke makmal. Alright. So ada juga test yang kita buat terus biopsi. Buat macam minor surgery, open surgery, hantar ketulan tu ke makmal untuk tengok apa jenis ketulan tu. Sebab itu satu cara untuk kita confirmkan lah kalau memang kanser ataupun bukan kanser yang bahaya. Ya, itu adalah 10 fakta kesihatan tentang payudara wanita. So harap-harap dapat memberi manfaat. Boleh fahamkah? Boleh faham? Boleh komen. Sebab kalau rasa benda-benda begini memberi manfaat, insya-Allah saya boleh buat lagi live akan datang. Okay, terima kasih for yang watching. Alhamdulillah. Okay, itu saja video Kak Nur pada kali ini. Kalau korang rasa video ni memberi manfaat, jangan lupa like, comment and share dan subscribe YouTube channel Kak Nur. Okay, so insya-Allah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan Assalamualaikum. Bye-bye.